Biar Auda, kita sekarang mengikuti bersama dalam segmen Sayang Anak Babu Baba. Jadi untuk hari ini kita akan memperkatakan mengenai dengan jadual perkembangan bahasa dari lahir hingga 6 bulan. Jadi ini Wali menyentuh mengenai dengan perkembangan bahasa kanak-kanak adalah merupakan proses yang sangat penting dalam pembentukan kemampuan mereka untuk berkomunikasi, memahami dunia di sekeliling mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Betul. Jadi ada beberapa peringkat yang perlu dilakukan apabila anak berusia bermula dari lahir hingga 3 bulan, kemudian 3 hingga 4 hingga 6 bulan. Pasti akan ada cara-caranya macam mana untuk membuat perkembangan bahasa dari mereka ini. Betul sekali ya. Saya rasakan tajuk ini begitu dekat dengan saya kerana saya baru saja pertama kali pengalaman untuk membesarkan seorang anak Jadi mungkin dengan perkongsian ini nanti akan sedikit banyak mampu menjadi nilai tambah lah untuk kita ni semua, bagaimana tata cara, teknik ataupun mungkin perkongsian daripada narasumber kita berkenaan dengan jadual perkembangan bahasa dari lahir sehinggalah usia mereka 6 bulan sahaja ya. Seterusnya nanti mungkin topik perbincangan yang lain lagi. Tetapi narasumber yang kita hadirkan pagi ini bersama kita terus saja kita perkenalkan. Di sisi kiri Intan Yang Mulia Dayana Izzati binti Haji Kula merupakan jurupulih pertuturan dan juga bahasa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat, gembira mendengarkannya. Selesa dipanggil Puan Dayana ataupun Izzati ni? Dayana boleh. Puan Dayana ya. Jadi selamat datang Puan Dayana ke Rampai Pagi. Bersama kita juga pagi ini Intan Yang Mulia Dayangku Saidah Khadijah binti Pangeran Haji Masri, jurupulih pertuturan dan bahasa. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat juga? Kabar baik, sihat. Wah, jelas terpancar di wajah Puan Dayangku Saidah pagi ini. Ceria saja pagi ini. Jadi selesa saya panggil Khadijah ataupun Saidah ni? Saidah. Saidah ya. Jadi sekali lagi Puan Dayana dan juga Puan Saidah, selamat datang ke Rampai Pagi ya. Ini pertama kali kita membawakan segmen Sayang Anak Babu Baba. Jadual perkembangan bahasa dari lahir hingga 6 bulan. Mungkin Intan ingin memulakan wawancara ini. Jadi ini merupakan salah satu tajuk yang sangat menarik mengenai dengan perkembangan bahasa jadi ini sebagai mukadimah mungkin boleh dikongsikan apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan jadual perkembangan bahasa dan mengapa ibu bapa harus mengenali jadual ini. Silakan Puan. Jadinya jadual perkembangan bahasa anak adalah merupakan uturan perkembangan bahasa bagi kanak-kanak yang diiktirafkan oleh pakar seluruh dunia. So itu bermaksud apa yang kami selalunya menggunakan adalah developmental language milestones. Itu adalah yang ibu bapa mengetahui sebagai steps yang anaknya mencapai apabila ia berkembang as they get older, as they get bigger. Okay, so dari setiap umur ada steps lah, ada goals yang ingin anak itu ingin mencampaikan untuk memberitahu ia boleh berkembang atau ada dia punya, kalau ada kekurangan itu boleh ibu bapa boleh mengambil tindakan untuk mengambil lebih support untuk anak itu. Baik, menarik sekali ya mengenai perkara tersebut. Jadi usia anak-anak ini sebenarnya dikira macam dari hari kah, bulan kah, ataupun macam mana ni Puan, minggu? Kami mengikut dari segi bulan. Jadinya the starting is dari lahir hingga 6 bulan, 6 ke 12 bulan. Jadi jaraknya dalam tempoh 6 bulan lah. 6 bulan, okey. Maksudnya dalam 100 lebih hari lah tu usia anak. Kalau kan jadi spesifik, yes. Tapi maksudnya setiap bulan itu ada goals yang seharusnya sudah dicapai oleh anak-anak ini tadi ya. Jadi kalau perjangkaan sahajalah, sepatutnya 6 bulan itu usia anak itu apa yang ia sudah pandai itu? So dari segi perkembangannya ada pelbagai kategori lah, dari segi kefahamannya, kognitifnya, motor skills, dari segi ia punya ekspresif. Jadi pada umur dari lahir ke 6 tahun ini dia punya 6 bulan dia punya goals tidak banyak, tapi itulah yang masa yang penting juga untuk mama bapa untuk pay attention apa yang ia boleh buat pada umur ini. Sebagai contoh ia boleh mendengar kalau ada bunyi. Kalau ada bunyi macam mengajut, takut bunyi guruh itu. Ada terkejut kan? Atau perkembangan baik tu. Yes. So ia dapat mendengar apa yang
bunyi yang surroundingsnya. Jadi perkara biasa lah tu maksudnya. Bukan anak kita ni tu trauma ke apa ke. Bukan. Pasal orang baru tahu, oh ada bunyi, dari mana bunyi tu. Kita boleh tengok dari matanya bergerak kiri kanan atau badannya tu ada flinch juga, ada terkajut. Itu pun juga kalau sebagai contoh pada umur itu, kalau sekiranya ada bunyi nyaring tapi yang dia melihat, yang ada reaction, itulah when parents have to start with the problems lah sebetulnya. Mungkin ada. Okey. Menarik sebetulnya topik ini dibawakan, dan seterusnya ini apa kepentingan atau manfaat kepada ibu bapa dengan mengenali jadual perkembangan bahasa ini? Mungkin Puan Dayana ataupun Puan mungkin boleh dijawab, silakan. Okey, so kepentingan jadual perkembangan bahasa anak ini, which is known as developmental language milestone, ia adalah penting pasal ia dapat membantu ibu bapa untuk mengenali apa kemahiran yang perlu dicapai oleh anak atu by that stage. So ibu bapa makin peka, so dorang tahu kalau anak atu lambat ke ataupun yang normal ke ataupun macam itulah. And then yang kedua, sebagai health professional kami dapat menanda, menyemak dan mengenal pasti juga kalau anak itu sudah mencapai bahasa tahap rakan sebayanya. Jadi itulah antara kepentingan memahami jadual perkembangan bahasa. Mungkin boleh kita ikuti atau saksikan menerusi poster ini. Betul sekali ya. Dikongsikan bersama kita pagi ini ada slides yang suka kita paparkan juga kepada audio penonton. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan dengan lebih lanjut lagi bagi dengan slides ini kepentingan memahami jadual perkembangan bahasa anak. Ada 3 di sini. Kita saksikan bersama. Yang pertama, kanak-kanak tidak membesar pada kadar yang sama. Apa maksudnya ni, Puan? Selalunya ibu bapa mesti memahami bahawa setiap anak akan berkembang dengan cara dorang sendiri. Tapi yang penting juga pastikan dia punya skill satu grow together lah as well. Pasal ibu bapa biasa akan membandingkan dengan anak sebelum itu atau saudara mara. Itu bagus dari segi kefahaman lah. At this stage saya punya saudara boleh buat ini, anak saya boleh expect anak saya buat dengan sama yang juga. Tetapi kalau anak dia boleh nampak, belum lagi, bolehkah? Adakah saya harus pay attention to this? Should I be worried? And that's okay because you are paying attention to the child and boleh tahu that different child will have different ways of showing their skills lah. Kedua di sini alat semakan, bimbang atau rujukan bagi babu dan bapa, betul? Yes. Jadi apa maksud di sebalik perkongsian tersebut? Jadi alat semakan as in ia adalah checklist lah. So parents boleh refer to ia punya checklist ini untuk lihat kalau ia ada sudah ke indah kemahiran itu. So bimbang as in kalau banyak kemahirannya tu belum ada, jadi baru parents boleh raise concerns or kebimbangan ini kepada pakar profesional supaya pakar profesional dapat bertindak secara lebih lanjut kalau perlu anak ini ada support atau indah. Jadi itu yang mengenai dengan perkara kedua ya. Kalau ketiga, jika anak tidak mencapai perkembangan bahasa tepat pada masanya, harus ibu bapa tidak perlu panik lah ya. Jadi mungkin boleh kongsikan Junaidi Puan mengenai dengan perkara ini. Okey. So kalau yang dah mencapai ia punya milestone checklist itu, kita boleh lapor saja arah doktor tadahan. So for example kalau ada appointment kita tahu ia ada lambat bercakap atau indah. So dari sana pakar profesional boleh memberi nasihat secara lebih lanjut sama ada ia adalah concern ataupun indah. Ialah penting juga untuk mama bapa untuk bawa untuk jumpa professional help lah juga. It's always good to minta bantuan dari mula-mula sudah. Jadi itulah ya kepentingannya memahami jadual perkembangan bahasa anak. Tadi Puan ada mengatakannya di mana antara tanda-tanda ataupun perkembangan anak ini apabila mereka mendengar sesuatu kan. Jadi mungkin boleh kongsikan lagi apa lagi tanda-tanda perkembangan yang boleh ibu bapa perhatikan dari anak yang baru lahir hingga 3 bulan. So yang salah satunya ialah ia ada buat bunyi-bunyian macam
i, a. So itu kami panggil cooing. So cooing ni adalah bunyi-bunyian yang bayi buat apabila ia merasa happy, ia merasa selesa, dan apabila kalau ia terjumpa orang yang ia kenal seperti ibu bapanya. So kalau ada ibu yang mengagar, ia macam dia agak-agak. Ya dia keluarkan suaranya. Itu salah satunya lah. Because mula-mula cara diorang belajar adalah melalui pendengaran. Kalau pendengaran itu okey, teruskan. Itu dia mengambil information dan cuba membuat bunyi itu sendiri. Dia boleh membuat selalunya kalau parents kan mau bawa menyanyi dengan anak, mau bawa menari, dan kadang-kadang juga anak itu boleh mengkopi, meniru bunyi yang disebut oleh mama bapa lah. Dan berbeza tu. Kadang-kadang ada selalunya yang biasanya orang tahu anak tu menangis saja, tapi ada juga bunyi lain seperti ia ketawa, ia senyum, pelbagailah cara diorang kan mengkomunikasi. Ya, jadi ingin saya tanyakan juga ini, adakah ini perkara normal ataupun mungkin puan juga pernah mendengarkan mengenai dengan perkara ini? Anak-anak mengandung kita ni ataupun ibu bapanya semata-mata untuk mendapatkan perhatian. Boleh jadi. Ya, boleh. Normal. Pasal anak selalu di sekeliling ibu bapa, kan mau dengan dorang sahaja. Jadinya it's natural untuk anak itu mau merakat saja dengan ibu bapa lah. Jadi itu perkara biasa sebenarnya ya. Untuk menarik perhatian kita ni sebenarnya. Tapi disalurkan mungkin dengan cara yang kurang tepat. Menarik sekali perkongsian tersebut. Jadi itu dari lahir hingga anak kita ini itu berusia 3 bulan ni Intan ya. Yang ingin kita tanyakan seterusnya lagi, apa yang boleh kita ni harapkan pada anak dalam umur 4 sehingga ke 6 bulan nanti? Puan, ya. Salah satunya adalah memahami ekspresi muka. Kalau ada sebagai contoh mama itu happy, dia senyum kepada anak, anak itu boleh mulai untuk memahami, oh this is a good experience, inilah pengalaman yang positif, dia senyum. Kalau ada bunyi sebagai contoh menggunakan suara yang kasar sikit atau muka yang marah, itu dia boleh pelan-pelan memahami, oh ini ekspresi lain, ini tidak sama yang like before. So they start to understand facial expressions lah a bit more. Mereka yang memahami ekspresi kita ni. Yes. Kalau mereka yang memberikan ekspresi itu normal sahaja. Itu itu kirakan reaction to that expression. Patutlah ada macam istilah orang tua kita ni dulu dulunya kan masih damitnya dibasari mata saja. Ya tu sudah tu. Benda banyak bunyi, diam saja berarti. Baik, menarik sekali ya. Jadi apa lagi yang dapat kita ni ekspektasi kita ni untuk mereka yang berusia 4 sehingga ke 6 bulan ini? Okey, jadi dari umur 4 bulan hingga 6 bulan, mereka juga dapat melihat objek. So it's called visual tracking. So ini sekiranya ada objek macam ni, kalau kita garakkan dari kiri ke kanan, so bayi itu dapat follow pergerakan objek itu dari kiri ke kanan, which means dia dapat lihat objek itu dan dia dapat lihat follow pergerakan objek itu. Lepas tu selain daripada itu, kalau ada objek yang macam ni, ada bunyi loceng, dia suka bunyi itu sama ada merespon. Saya macam, bunyi apa tu? Ya ada menoleh lah ikut sumber bunyi itu. Respon. Jadi kalau mereka indah dapat memfollow benda ataupun objek tersebut ataupun ada membagi reaction kepada bunyi yang diberikan sebagai contoh permainan tadi tu, adakah ibu bapa perlu khawatir ni? Dari segi khawatir, it's normal to be concerned lah. Kenapa anakku dah menolehannya, mengapa ia ada reactionannya. Jadi you boleh bagikan masa a bit more for the child. Jangan terlalu stres lah dari mula-mula tu. Memang ini perkara yang baru, experience yang baru. So yang penting is ibu bapa teruskan sahaja dan boleh memonitor after time. Jadi jangan memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi lah untuk anak. Yang penting you bawa main, you bagi sentiasa bagi masa untuk menggunakan bahasa dengan anak. Baik. Mungkin kita boleh teruskan lagi apa yang boleh kita dijangkakan untuk usia 4 sehingga 6 bulan ini, Puan?
Salah satunya adalah menggunakan suara. Ini at this stage dia punya suara boleh besar lagi, menggunakan different tone, yang nyaring, yang diam sikit, ya. So menggunakan cara suaranya itu we call it vocalization. Ya, so at this stage kan dia punya patah perkataan belum ada, tapi dia punya usaha, dia punya effort, kan mau meng-share momen itu, kan mau memberitahu, oh ini seronok, ini I'm having fun. So diorang menggunakan suaranya lah, terutamanya masa bermain. Saya dapat perhatikan perkara ini, Intan, ya. Anak, ya. Kalau anak saya sendiri kalau menyamal, suaranya dami. Kayak kan didengar, kan ditanyakan pun apa dimarahkannya, kayak dia akan menangkap. Tapi apabila gembira, bermain sebagai contoh, bermain di luar dalam bermain konser di playground, pasti akan mengeluarkan suaranya yang sangat nyaring. So diorang kirakan eksperimen lah dengan suaranya, dan diorang itu pun at that stage diorang memahami, oh I can use my voice. Oh, if I use my voice, mama bapa datang. If I use my voice, someone will pay attention to me. So itulah salah satu caranya untuk mereka memahami kalau menggunakan suara boleh, they can get their needs, what they want. And so they have that understanding of utilizing suaranya lah. Jadi ini puannya mengenai dengan apa jangka ini, ada juga kadang kita melihat anak kecil, tapi nanti akan kita tanyakan bersama dengan puan, tapi kita akan berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Mulakan Hari Auda dengan inspirasi, motivasi, kelak tawa dan perbualan menarik. Saksikan kami walau di mana jua Auda berada, kerana kami akan sentiasa menemani Pagi Auda. Jadi, saksikan kami setiap hari untuk mendapatkan pelbagai info terkini, tips gaya hidup, hiburan dan banyak lagi. Kerana pelbagai segmen yang akan kami bawakan untuk Auda. And cut tu cue. Jadi jangan terlepas untuk menyaksikan Rampai Pagi bersiaran setiap hari bermula jam 7.20 pagi hingga 10 pagi. Okay, coming to 3 and cut to 3. Rampai Pagi, inspirasi Pagi Auda. Baik Auda, kita masih lagi dalam segmen Sayang Anak Babu Baba, iaitu memperkatakan mengenai dengan jadual perkembangan bahasa kanak-kanak dari lahir hingga 6 bulan. Jadi ini berbalik semula mengenai dengan topik kita, iaitu pada 4 hingga 6 bulan apa yang dijangkakan. Jadi apa saya ada melihat beberapa anak kecil ataupun anak damit ada meniup dan juga bermain dengan air liur. Jadi itu adalah perkara yang sepatutnya dijangkakan atau macam mana? Ya, ia adalah perkara yang sepatutnya dijangkakan pada umur diorang around 4 hingga 6 bulan dah. So pasalnya biasanya pada umur ni diorang mau eksperimen apa yang diorang boleh buat dengan mulut diorang. That's why diorang suka main-main cata ataupun diorang tiup cata, and that is called raspberry blow, tiup-tiup lah. So itu diorang suka pasal mungkin diorang suka entertain diri diorang, diorang keborengan, ataupun ini pun boleh juga dikonsider sebagai exercise mulut diorang supaya diorang nanti dapat lagi berkembang lah diorang punya speech ataupun diorang punya language development atau. Tapi juga ada yang mengatakan juga akan tumbuh gigi. Dia akan mau gigit everything. Betul sekali ya. Jadi saya tertarik ya dengan perkongsian tersebut. Kerana itulah seperti yang saya nyatakan, begitu dekat sekali di hati kita tajuk ini pagi ini ya. Kita teruskan lagi perbincangan kita pagi ini dengan soalan seterusnya ni. Ini juga adalah antara yang menarik perhatian kita ya Intan. Kita tanyakan ini berkenaan dengan apa cara yang boleh membantu meningkatkan bahasa anak dalam peringkat umur mereka yang masih muda sebegini. Ada teknik kah atau tips kah atau macam mana? Satu cara yang sangat underestimated lah kirakan is just to simply bermain dengan anak.
Parents sometimes forget that at this young age boleh dibawa main sahaja, tapi bagi for them it's cara dorang berkembang, it's how they take in information, dan yang penting kami memberikan opportunities dan stimulasi yang boleh mereka mengambil dan meningkatkan lagi lah dari segi bahasa. Because kalau bermain, salah satu contohnya is bawa menyanyi yang Wheels on the Bus. Wheels on the Bus, round and round, itu contoh. Round and round ini, ia boleh memahami, oh ini erti round and round. So ia boleh belajar erti dari lagu-lagu. So sebagai contoh lain lagi, Twinkle Twinkle Little Star, ini ertinya berkelip-kelip. So itu one of the ways yang parents boleh spend a bit more time lah dengan anak dorang untuk perkembangkan lagi bahasanya. Siapa sangka ya, meluangkan waktu lebih bersama dengan anak-anak kita ini, bawa mereka bermain, bercakap dan sebagainya adalah salah satu cara yang sangat efektif dan juga berkesan untuk meningkatkan perkembangan si anak ini tadi ya, lebih-lebih lagi pada usia mereka yang muda sebegini ya. Selain daripada itu, mungkin ada cara-cara lain lagi yang mungkin boleh dikongsikan ni Puan. Okey. So cara-cara lain ialah untuk meniru apa yang anak Atu buat. Kita ni yang meniru. Macam kalau anak Atu cakap ba ba ba, so kita pun tiru ba 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 kata. So dari sana anak Atu pun berfikir macam ia dapat speak my language kata. So ia akan menarik perhatian anak Atu pun mau berinteraksi sama kita. So Atu salah satu caranya lah. And then it's okay kalau kita buat balik-balik, especially kalau baby tu entertain. Pasal kalau baby ni kalau balik-balik pun dorang suka. Kita yang keboringan kan. Patutlah ya kalau kita cakap cuba dorang sikit. Balik-balik dia dorang keboringan tu kita. Intan sering buat ya? Sering dulu-dulu yes. Tapi kalau saya tambah lagi menyaya dah gitu. Tapi itulah seronok sebetulnya apabila kita menyentuh mengenai dengan perkara ini, dan juga sebenarnya Wali, perkembangan kanak-kanak atau perkembangan bahasa kanak-kanak adalah proses yang bertahap dan dipengaruhi oleh interaksi sosial serta persekitaran mereka. Jadi kalau persekitaran mereka positif, insya-Allah mereka akan mudahlah memahami ya. Ada cara lain lagi selain daripada meniru cakap mereka? Bagaimana pula dengan ekspresi wajah ataupun bermain? Itu ada juga. So as Diana cakap tadi, you pay attention to how you interact with your child. So you can make silly faces. So apanya orang muka yang capi-capi sikit. Pasal you boleh mau tahu sikit how they will react to it. So dia boleh faham kata, oh ekspresi ni lain sikit lah, how will they react. Sama dia pun boleh memahami, oh that's from the social skill aspect lah. So when you understand facial expressions dan apabila mau tahu muka itu bukan muka yang orang yang diperkenalkan, then they will understand, oh ada orang lain outside my mom and dad. So itu dari segi social skill lah, being able to buat relationship dengan orang yang sebagai contoh macam Nini, Nini girl, Nini boy atau saudara lain. So itu boleh mom and dad take note juga lah kalau dia tidak berapa socialize dengan kanak-kanak umur sama dengannya, then boleh berikan masa dan kalau nanti lebih risau lagi boleh bawa ke doktor lah. Jadi ni poin yang saya ingin bertanyakannya, menurut pandangan Puan sendiri, bagaimana kalau sekiranya ya ada perlindungannya memperkenalkan gadget terlebih awal kepada anak-anak dalam ini. Jadi macam mana, adakah ia boleh mengganggu ataupun menjejaskan perkembangan bahasa kanak-kanak? Ya, ia akan menjejaskan lah pasal gadget ini is very addicting, and then especially if kanak-kanak malah fokus on gadget, ia akan membantu perkembangannya pasal ia dah banyak mau interact dengan orang lain. Padahal interaksi sama orang lain itu yang menyebabkan anak itu untuk berkembang, bukan interaksi dengan gadget. Baik, ingin kita tanyakan juga ni, apakah tahap ataupun level yang membimbangkanlah yang jika boleh dikongsikan memerlukan ibu bapa dan juga penjaga itu menghantar anak-anak mereka berjumpa dengan pakar? Kalau menurut Puan sendiri, apa tanda-tandanya ataupun? Kalau ia dah banyak respon tu bunyi sekeliling, kalau kita cuba senyum meraya lesu, ia macam nada facial expression,
Itulah salah satunya. Yang penting adalah pendengaran lah. Sebab pendengaran is part of how we listen to information dari sekeliling. Bagaimana kami boleh menerima informasi dan kami punya otak memproses informasi itu dan ujungnya kami bercakap. So kalau pendengaran itu sudah tidak ada, yang memblok informasi itu dan otak kami tidak belajar. So terutamanya untuk kanak-kanak yang Dami ini, dorang tahap yang penting, stage yang penting lah for them to grow. Yang for them it's a critical period so that they can take in information and learn as much as they can. Jadinya kalau sudah pendengaran itu kurang atau tidak ada, then you boleh bawa ke doktor lah supaya dorang boleh bagi solution atau boleh menolong cara untuk memperbaiki situasi anak itulah. Jadi kalau pada usia mereka maksimum 6 bulan, jika belum lagi ada reaksi kepada deria pendengaran ini, jadi mungkin itu adalah masa-masa yang sesuai sudah untuk pergi berjumpa dengan pakar untuk mendapatkan nasihat. Betul, ya. Baik. Untuk tajuk kita pagi ini, tidak terasa sebenarnya masa berlalu begitu pantas sekali. Kita ni kan sampai sudah ke penghujungnya ni, Intan. Apa yang dapat disimpulkan menerusi tajuk kita pagi ini? Puan terlebih dahululah menguruskan Puan Dayana. Untuk mama bapa semua, you have fun with your child. Yang penting you buat relationship dengan anak bis kita, buatkan pengalaman yang positif dan bawa bercakap sahaja. Banyak mama bapa akan fikirkan tapi tidak faham. Yang penting kami memberikan stimulasi dan opportunities untuk dorang belajar, sentiasa belajar walaupun balik-balik. You just have fun, you make it playful and sebenarnya tidak memberikan terlebih masa untuk prepare. Dalam kereta pun you boleh bawa nyanyi, you boleh bawa bercakap. Oh, di luar ada pokok warna hijau. Dan you boleh bawa anak itu jauh dari device lah, itu yang penting. Kurangkan menggunakan alat permainan dari segi using devices lah, as Dayana cakap. Puan sendiri mungkin ada kesimpulan? Ya, so kesimpulannya pun similar je dengan Puan Dayana, which is banyakkan berinteraksi dengan anak-anak kerana masa kualiti bersama anak-anak tu dah dapat diulang lagi. So mesti banyak spend more time dengan anak-anak lah. So ini dapat membantu dalam perkembangan diorang. Okey. Alhamdulillah ya. Jadi itulah intinya kita ni banyak meluangkan waktu bersama dengan anak-anak kita ni dan insya-Allah ya dengan waktu yang berkualiti kita ni luangkan bersama mereka akan menjadi sumber kepada perkembangan yang lebih positif kepada anak-anak kita ini nanti ya. Ini adalah sangat penting bagi pembesaran mereka ya. Jadi kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita pagi ini. Itu Yang Mulia Puan Dayana Izzati binti Haji Kula dan juga Yang Mulia Dayangku Saidah Khadijah binti Pengiran Haji Masri dengan waktu yang diluangkan pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.